Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya mau ulas sedikit rumusan sahaja berkaitan buku ini, iaitu kajian oleh John Hattie. Dia ni pakar pendidikan dan bidang kepakarannya kalau saya tengok lebih kepada PDP dan kualiti guru. Okey, ini Visible Learning for Teacher Maximizing Impact on Learning. Dia melihat bagaimana kesan kepada pembelajaran. Jadi kajian ini sangat besar. Kita tengok dia punya latar belakang. Okey, kajian ini 15 tahun, iaitu melibatkan lebih 50,000 kajian individu. Kajian ni kajian meta-analisis. Bagi yang tidak tahu, kajian meta-analisis ni ialah kajian terhadap kajian. Maknanya John Hattie ni dia kaji 800 kajian meta-analisis dan setiap meta-analisis itu mengkaji lagi kajian individu. Jadi jumlah kajian yang terlibat ialah 50,000 dan jumlah murid yang terlibat ialah 250 juta. Jadi kajian ini jangan dinafikan, dia punya impact sangat besar dan beratus pemboleh ubah yang dikaji. Okey, kenapa kajian ini penting bagi guru? Jadi dia kata kadang kita ni, kalau sepanjang pelibatan saya lah dalam bidang pendidikan ini, kita ni sebenarnya mengurus masalah. Masalahnya ialah masalah yang kita anggap masalah itu sebahagian besarnya bukanlah masalah, ataupun kita salah mentafsir darjah keterukan sesuatu masalah. Kadang-kadang kita mudah melenting ataupun mengambil intervensi terhadap masalah yang kecil, yang impaknya sedikit. Okey, jadi memang dia kata hampir 90% daripada apa yang dilakukan di sekolah itu memang ada kesan, tapi kita kena tengok darjah dia, darjah keberkesanan kesan itu. Okey, jadi kalau kita cuba untuk selesaikan semua masalah, ini yang menyebabkan kita keletihan ataupun burnout. Jadi dalam kajian ini kita akan berdepan dengan angka-angka yang ini, saiz kesan tu. Saiz kesan dia skalanya ni dari negatif sampai positif. Jadi titik tengahnya ialah 0.4. Maknanya di atas itu bermakna di bawah tu kurang. Kalau negatif terbalik, kesannya terbalik. Okey, paradigma di dalam kajian ini, okey, dia lebih menekankan kepada bagaimana cara guru melihat PDP itu. Kadang-kadang kita melihat PDP ini dalam kacamata kita, apa yang kita mau, tapi sampai kita terlupa. Kadang-kadang kita terlupa apa yang budak mau. Jadi PDP ni bukanlah soal apa yang kita ajar, tapi persoalan asas yang kita kena jawab ialah adakah budak belajar, kan? Ini persoalan asas yang harus kita jawab. Budak belajar ke tidak? Okey, dan pelajar juga, kalau dia sampai ke tahap macam yang selalu saya ulang sebut, iaitu dia ada ciri self-regulated learner yang ada kemahiran metakognisi, iaitu berfikir tentang pemikiran diri sendiri. Budak-budak dahulu dia ada kemahirannya, rajin muhasabah diri dan memperbaiki diri. Okey, untuk pentadbir, dia ada peringatan untuk pentadbir. Dia kata sebarang perubahan pada struktur, kosmetik lah ya. Kita ni banyak mengubah benda-benda kosmetik. Dan dia tidak mengubah apa-apa pun. Sebab dia sudah buktikan, nanti kita lihat di depan, kesannya adalah sangat rendah. School factor. Jadi yang paling berpengaruh dia bilang ialah collective teacher efficacy ataupun keberkesanan guru secara kolektif. Maknanya satu sekolah tu guru dia ada mindset yang sama. Kalau semuanya positif, semuanya mempunyai jangkaan yang bagus, semuanya maknanya positif lah. Itu yang paling sangat luar biasa dia punya kesan. Skalanya 1.57. Dia kelaskan sebagai sangat luar biasa. Apa dia? Jadi dia kata cabaran untuk pentadbir ialah bagaimana supaya guru-guru dalam kawalannya itu
berjaya dibina budayanya bahwa guru-guru, semua guru atau majoriti guru percaya secara kolektif mereka boleh mengubah pelajar. Biasa kita ni, kita banyak ada yang lone ranger. Maknanya ada guru-guru yang bagus tapi untuk dia sajalah. Ada pula yang kartel atau geng. Maknanya ini biasa panitia lah, mengatur dirinya sendiri. Vertikal ataupun merentas subjek tu kurang. Jadi untuk berkesan, dia semua guru tu mesti senada, seirama dia punya efikasi dan dia punya jangkaan. Okey, ringkasan barometer nanti kita akan jumpa ni skala-skala yang diguna oleh Hattie ni. Jadi ingatlah, data ini sangat besar, 250 juta murid, 50,000 kajian. Jadi jangan kita pandai-pandai menafikan. Walaupun kita ada PhD ya, PhD kijat, PhD master itu kajiannya sangat terhad. Imagine ini, 50,000 kajian meta-analisis. Okey, jadi zon merah ni maknanya kesan tu negatif. Kalau kita buat, dia memberi kesan negatif terhadap pencapaian murid, iaitu kurang dari kosong. Zon kuning ini maknanya dia kesannya minimal lah, tipikal. Dia zon biru 0.4 ke atas tu baru tinggi. Okey, dia bagilah contoh. Saya suruh ni notebook LM rumuskan dia punya skala. Contohlah, menonton TV kesannya 0.18, maknanya sangat rendah impaknya terhadap pencapaian murid. Satu lagi tahan grade, maknanya katakanlah budak-budak tingkatan 1 yang gagal tu, yang gagal kita tahan, tidak boleh naik darjah. Jadi itu pun kesannya minimal 0.13. Tapi yang paling kuat ni faktor yang tadi, efikasi guru secara kolektif 1.57. Dan juga jangkaan pelajar. Kalau budak ni dia yakin, ada motivasi diri yang tinggi, ada self-esteem, harga diri yang tinggi, dan dia yakin sangat dia boleh berjaya, itu pun kesannya sangat luar biasa. Credibility guru 0.9, tinggi ya. Okey, sekarang ni kita lihat faktor ini satu persatu. Okey, jadi itu tadi dalam skala Hattie. Ini skala statistik ya. Jadi saya minta tukar ke bentuk peratus, dan ini memang dari dulu saya nampak inilah dia punya kesan. Paling kuat faktor murid. Apa budak bawa ke sekolah? Jadi kalau budak tidak pandai membaca, tidak pandai campur tolak darab bahagi, memang kemungkinan besar dia akan tercicir. Kalau masuk ke tingkatan 1 lah contoh. Jadi ini faktor murid ni. And then faktor yang kedua paling kuat ialah guru. Barulah sekolah, barulah rumah. Kita ni sering kali sekolah selalu menyalahkan rumah, guru menyalahkan rumah, ataupun menyalahkan murid. Menyalahkan murid ni bolehlah, sebab memang mau tidak mahu murid kena kuasai sesuatu supaya kita boleh push dia. Sebab separuh daripada pencapaiannya tu disebabkan oleh dia sendiri. Selebihnya tu adding lah, menambah kesan. Jadi baguslah data Hattie ni, saya suka. Dari dulu saya buat master ni, inilah saya tengok ni graf. Bagus ni. Jadi dia memberi kita bukan sedikit perspektif baru, bahawa apa yang kita faham tentang pendidikan inilah banyak yang terbabas. Okey, ini data ni sangat kukuh. Jadi sekarang ni bagaimana kita guru, pentadbir memainkan peranan dalam luang ringkup peratus kekuasaan yang kita ada. Okey, kita tengok faktor rumah. Faktor rumah ni paling rendah lah. Miskin kaya ada kesan, maknanya lebih daripada 0.4. Kita punya titik tengah tadi 0.4 kan, maknanya lebih. Jadi kalau budak-budak miskin ni kecenderung mungkin pencapaiannya juga akan terjejas budak-budak, tapi bukanlah merupakan faktor utama. Jangkaan ibu bapa, mak bapak yang bagus ni dia akan memberi kesan. Mak bapak yang percaya anaknya boleh berjaya, dan dia akan urus anaknya sebaik yang mungkin, ada kesan 0.4, tapi masih rendah lah. Okey, begitu je penglibatan mak bapak yang aktif, ini kita tahulah ni. Next kita tengok faktor sekolah, iklim sekolah. Maknanya
Ada kesan. Itu sebabnya setengah-setengah sekolah ni dia lebih efektif berbanding setengah sekolah. Contoh asrama penuh, MRSM. Tapi bukanlah bermakna kalau mau straight A kena masuk asrama penuh atau MRSM. Sebab sekolah harian biasa pun boleh lahirkan budak straight A. 9A plus, 10A plus pun sekolah harian biasa boleh buat. Jadi sekolah MRSM apa semua ni sebab dia yang tadi. Budak-budak tu sudah bagus. Jadi separuhnya sudah cover tu masalah, tinggal lagi tambah yang ini. Guru dan sekolah. Okey, kerja rumah. Ada kesan kerja rumah 0.6 sahaja. Tak besar. Kalau sekolah menengah, sekolah rendah tidak. Dia tidak ada kesan pun kerja rumah tu. Kita bagi banyak-banyak, buang masa sahaja. Itu Haiti ya. Ingat data 250 juta murid. Okey, kita lihat faktor guru. Apa faktor guru yang paling kuat? Satu yang tadi itu. Apabila satu sekolah guru-guru itu percaya bahawa murid boleh berjaya dan guru berusaha untuk menjayakan usaha kolektif itu yang paling kuat 1.57. Luar biasa dia punya skala. And then ekspektasi, maknanya jangkaan kita guru-guru lah. Macam kalau kita masuk kelas depan, tengah, hujung, kita ada jangkaan masing-masing. Itu sangat besar pengaruhnya. Okey, credibility, maknanya kebolehan kita dipercayai oleh murid. Ini yang masalah ni besarnya 0.9, sangat tinggi. Kadang-kadang guru-guru ni dia gagal membina credibility di mata murid. Hanya masuk sekadar memenuhi rutin. Okey, lepas tu adalah strategi-strategi ini biasa kita buat kan. Pengetahuan, kalau saya pengetahuan asas, maknanya pengajaran kita yang jelas pun ada kesan besar, tinggi, sangat tinggi. Maklum balas ni maknanya kalau kita semak buku kan, latihan modul kita dapati ada kelemahan dan kita ulas. Kita tunjuk dengan mudah kenapa jawapan orang salah. Ini memang ada kesan. Hubungan guru murid, okey, ada kesan. Cuma bukanlah faktor utama. Okey, yang lain tu biar. Okey, kita tengok faktor murid tadi. Okey, yang pertama ekspektasi. Maknanya budak pandai ni dia tahu dia pandai dan dia akan berusaha untuk lebih pandai. Itu dah dipanggil ini ekspektasi pelajar. Sangat kuat. 1.44. And then pengetahuan sedia ada memang. Kalau budak tercicir memang akan terjejas dia punya pencapaian. Kognitif, maknanya ketajaman akal dia, kebolehannya menguasai soalan-soalan aras tinggi. Yang lain ini minimal. Okey, secara keseluruhan lah, saya secara peribadi saya suka ni sebab selama ni kita terlalu bermain dengan persepsi. Kita tidak nampak secara hakiki bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian murid. Banyak bermain dengan persepsi. Minta maaf lah. Saya lama terlibat dalam pendidikan sampai peringkat kebangsaan. Saya hadir dalam 8 seminar besar pendidikan, 6 peringkat kebangsaan, seminar pendidikan peringkat kebangsaan, 2 lagi peringkat ASEAN. Okey, itu sahaja, mudah-mudahan memberi manfaat.